petang, salam sejahtera kepada semua yang berada dalam talian. Selamat datang ke siri 19 berkaitan dengan CDL Connecting Dots Learning. Saya Puan Chi sebagai moderator pada petang ini ingin memperkenalkan pembentang petang ini yaitu Puan Nur Eda binti Ibrahim. Salam sejahtera Puan Nur Eda. Jumpa Selamat lagi. sejahtera Puan Ci. Ya, Khabar? petang ini ya saya memperkenalkan dulu Puan Nur Eda ya. Puan Nur sebagai seorang pengetua di SMK Taman Selayan mulai Januari 2000 sehingga sekarang. Cikgu Eda merupakan seorang pengetua dan antara pembentangan yang telah dia dibuat, yang pertama pernah mendapat tempat pertama dalam pembentangan Prime Negeri Selangor pada tahun 2021. Dan Puan juga pernah menulis jurnal dalam jurnal daerah Kompak Jilid 3 PPT Kompak. Puan juga sebagai seorang penulis 7 buku analogi dan sajak. Kalau ada peluang, Puan berkongsi sajak kepada kita nanti. Semoga kita sama-sama manfaat. Dan Puan juga pernah buat membentang di peringkat antarabangsa dalam plenary 1, yaitu International Conference Economic, Islamic, dan Social Research di Pekanbaru Riau, Indonesia pada 26 Februari 2023, anjuran Amras. Betul Puan? Tania Puan. Dan juga Puan pernah menerima pingat emas dalam Teaching and Learning Innovation Competition, yaitu TLIC peringkat kebangsaan pada tahun ini, 2023. Dan juga Puan pernah membentang di peringkat antarabangsa anjuran Persatuan Pencipta Alam Malaysia dan International BirdLife pada 27 September 2023. Puan juga sebagai seorang jurulatih senarobik pernah dijemput oleh institut swasta, sekolah, dan PPD Kompak, dan juga merupakan seorang ahli aktif dalam motosikal berkuasa tinggi dalam Kompak, Sifu Bikers, dan Selangor Teachers Biker Clubs. Dan pernah juga menjadi pelakon teater dan menyertai pertandingan diklarasi sajak. Hebat betul, Puan. Dengan tidak buang masa, dipersilakan Pengetua Puan Nur Eda untuk perkongsian petang ini dengan tajuknya Berry Berry I Love, yaitu School in the Garden of Mulberry. Dipersilakan. Terima kasih Puan Ci. Okay, sekejap saya share slide. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada yang berusaha, Datuk Amin Seni, walaupun tak ada, tapi mungkin dia akan tengok melalui YouTube later. Kemudian barisan pensyarah-pensyarah IAB, datuk-datuk, datin-datin, doktor-doktor, pengetua-pengetua, guru besar, hadirin hadirat, guru-guru, mungkin ada pelajar yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Ilahi atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dapatlah satu peluang perkongsian amalan terbaik pada hari ini, giliran saya. Tapi sebelum tu saya nak maklumkanlah, sebenarnya saya bukanlah apa-apa pun jika nak diukur dengan pencapaian PGB yang bentang selama ni. Tapi saya menumpang rezeki dan juga kehebatan PGB yang bentang, dan saya rasa kagum dengan PGB yang ada dalam CDL ni, dan banyak juga yang saya pelajari dan dapat idea yang boleh saya praktikkan di sekolah saya hasil daripada pembentangan CDL tu. Jadi jutaan terima kasih atas perkongsian yang dibuat selama ni. Okey, seterusnya. Okey, Berry Berry I Love You, singkatan dia adalah BILU, School in the Garden of Mulberry. Itulah tajuk pembentangan saya pada hari ini. Okey.
Okey, daripada 8 hasrat saya, hasrat yang kelima itu saya ketengahkanlah, saya tak nak bagi yang lain. Jadi untuk kali ini, pembentangan kali ini, saya kongsikan hasrat yang kelima iaitu Taman Mulberry. Sebenarnya SMK Taman Selayang ada 5-6 kumpulan amalan terbaik. Hal Ehwal Murid Kurikulum, Hal Ehwal Murid Kurikulum, KP pun ada, dan juga satu lagi inovasi. Itu semuanya kebidaran-kebidaran sekolah. InsyaAllah mungkin rezeki yang lain saya akan share. Tapi untuk yang kali ini saya nak izinkan saya berkongsi berkenaan dengan Berry Berry I Love You. Okey, kenapa Berry Berry I Love You amalan terbaik ini dekat di hati saya? Kerana dalam Berry Berry I Love You ni sesuatu yang mengagumkan saya lah, sebab kita boleh lihat, kita boleh sentuh, kita boleh rasa, kita boleh bau, kita boleh buat produk, kita boleh cipta produk, dan kita boleh sebarluaskan dan jadi keikutan di mana-mana. Itulah, dan kenapa pokok mulberry, mula-mula saya tahu tentang pokok mulberry ni semasa saya pergi ke rumah pakcik sepupu saya lah. Sebelum saya pulang tu, dia berikan saya satu bekas buah mulberry. Saya tu first time, masa tu tahun 2012. Selama saya hidup, baru saya tahu 2012 ada satu pokok yang menghasilkan buah beri. Bila saya makan sedap, bila saya tanya pokok apa, dia kata pokok mulberry. Jadi saya pun tertariklah. Saya pergi ke nursery cari pokok tu, maka saya tanam kat rumah. Okey. Jadi secara ringkasnya, pengamalan Bilo ni adalah amalan terbaik sekolah untuk kecemerlangan murid melalui amalan berbudi kepada tanah serta menanamkan murid, minat murid ke arah STEM, TVET dan juga inovasi. Okey, jadi biasalah bila kita develop, bila kita sampai di sekolah yang kita baru berkhidmat sebagai pengetua, kita kena buat analisis persekitaran kan. Jadi daripada kita mengamalkan plan, do, check, act tu, maka kita dapatlah beberapa perkara yang perlu kita highlight banyak. Tapi yang kita nak ketengahkan sini adalah berkenaan dengan dua lah sebenarnya. Satu, Berry Berry I Love You dan juga Sekolahku Sayang. Antara dua tu saya bawa yang ini. Dan antara isu strategiknya adalah kekurangan amalan berbudi kepada tanah untuk memupuk rasa tanggungjawab dan aman pada anak murid-murid. Sudah seperti kita ketahui lah, murid-murid sekarang ni dia sudah kurang dengan nature. Dia sudah kurang melibatkan diri dengan alam sekitar, dengan persekitaran. Kalau pijak rumput pun tak nak, pijak tanah pun tak nak kan. Dia dah biasa dengan gadget duduk di rumah. Jadi tujuan kita buat ni adalah untuk bagi murid itu balik-balik berbudi kepada tanah, kerana tanah itu tidak pernah menipu kita. Dan sebenarnya dapat pahala pun kita berbudi kepada tanah. Dan kita kembali kepada alam kan, kepada alam. Begitu juga dengan guru. Guru pun juga akan terlibat sama kan. Sebab menanam pokok ni adalah satu terapi sebenarnya kan. Jadi selain daripada itu, di samping kita berbudi kepada tanah ni, kita nak budak tu ada kemahiran yang lain. Kemahiran dan juga rasa tanggungjawab. Sebelum dia ada anak sendiri, sebelum dia jaga anak orang, dia ada jaga anak pokok dulu. Daripada pokok tu kecil hingga besar kan, bagi tumbuh, bagi besar, bagi sihat, bagi berbuah. Jadi dia ada mission untuk dia datang ke sekolah, selain berada di kelas tapi juga menjaga pokok. Yang kedua adalah kekurangan aktiviti melibatkan STEM, TVET dan inovasi. Seperti yang kita ketahui selama ni, kerajaan dan juga KPM juga sentiasa mengetengahkan STEM ni dan juga TVET dan inovasi yang sangat-sangat diperlukan, terutamanya memenuhi industri 4.0 dan sekarang ni nak ke arah 5.0 pun. Dan needs daripada ke arah TVET dan juga STEM ni masih lagi belum mencapai tahap dia di Malaysia. Jadi why not budak-budak kita pupukkan melibatkan diri dalam bidang ni. Dan seterusnya adalah self-reliance dalam financial. Contohnya lah kan, kalau kita nak buat apa-apa, sekolah biasalah, walaupun kita ada peruntukan daripada kerajaan, tapi sudah tentu kita nak cari dana kita sendiri. Dan selalunya kita akan mohon sumbangan-sumbangan. So why not dengan adanya program ni, kita ciptakan, kita buat produk yang kita boleh jual semula. Self-reliance, ada dana kita sendiri. Dan dana tu nanti one day who knows kita boleh guna untuk buat smart class dan sebagainya. Jadi kita cuba cari dana kita dengan menghasilkan produk kita sendiri. Barulah ada satu kelainan. Dan kita jangan kecilkan skop kita bahawa school ni hanya adalah 4 walls with one roof. Sebenarnya sekolah ni adalah
satu platform untuk anak murid bukan saja belajar di dalam kelas, pembelajaran di luar kelas, social skill dia, kemudian cara entrepreneurship dia, kemudian kita bagi dia balik kepada tanah, menanam, pegang tanah dan sebagainya, berkomunikasi kan, rasa tanggungjawab tu sebenarnya bagus, itulah tujuan dia. Okay? Dan ini adalah beberapa kelebihan. Sebenarnya pokok Mulberry ini namanya adalah, nama saintifik adalah Morus alba ataupun besaram ataupun bayam batu. Sebenarnya kalau pokok Mulberry ni dia ditanam di tepi jalan pun. Banyak aja di tepi-tepi jalan ditanam, jadikan pagar-pagar rumah. Sebenarnya pokok ni banyak khasiat dia. Antara khasiatnya adalah yang pertama, saya beritahu balik, pokok ni pucuk dia boleh makan, daun dia boleh makan, daun dia boleh goreng buat celup tepung pun, pucuk dia pun boleh buat masak lemak labu, macam-macam boleh guna. Nanti saya share lah antara produk dia. Dan khasiat dia adalah spesies berry, sudah tentulah kalau ada spesies berry ni dia antioksidan tinggi. Okay, dan dia juga banyak khasiat-khasiat yang ada seperti kita tertera ni. Dan pokok mulberry ni kalau tak silap saya adalah daun yang diberi makan kepada ulat sutera. Gitu. Dan juga dia mencegah kanser, mencegah diabetes kan, mengandungi asid sitrik gula dan vitamin C yang terkawal dan juga khasiat kecantikan. Apa itu khasiat kecantikan? Dia punya buah dia tu boleh jadikan scrub dan sebagainya. Dan merawat banyaklah penyakit-penyakit dan juga boleh dijadikan satu produk yang awet muda lah. Okey, awet muda. Okey, seterusnya dan rentetan daripada terciptanya idea ni adalah daripada semasa saya jadi PK Koko lagi. Kemudian selepas jadi pengetua saya share maklumat ni, idea ni kepada, dan yang saya seronoknya bila saya berada di SMK Taman Selayang ni, saya tengok ada sains pertanian. Jadi saya menyatakan hasrat saya pada guru kanan mata pelajaran pada waktu itu, Puan Asiah, dan juga guru sains pertanian lah, Puan Rozita binti Zainal. Dan mereka menyambut dengan baiklah, dan jadi dia membentukkan tim. Kemudian masa tu time 2020 tu time PKP ya. Saya nyatakan hasrat saya pada bulan Januari. Jadi dalam proses tu bulan Januari, bulan Februari mereka melaksanakanlah sebelum lockdown tu sempatlah membersihkan penanaman kan. Kemudian selepas lockdown jumpa keluar dapat balik bertemu, kita buat lawatan, kemudian kita tambah tanaman. Lepas tu kita hasilkan produk, masuk pertandingan dan hinggalah sampai ke sekarang. Okey, tu rentetan lah. Jadilah ni objektif dia, rentetan daripada isu strategik itu, mendidik dan memupuk rasa tanggungjawab dan amanah kepada tanah, berbudi kepada tanah dan menghargai alam sekitar, mewujudkan sekolah dalam taman ya. Kemudian meningkatkan pelibatan murid dalam STEM, TVET dan inovasi seperti saya cakap tadi, dan menjana pendapatan koperasi self-reliance. Okey, jadi ini adalah susunan kronologi pergerakan program lah. Okay, daripada proposal, mesyuarat AJK, gotong royong, dan kita juga melibatkan kerjasama bukan saja daripada PIBG, sektor swasta, sekolah, malah MPS pun ya turut sama memberikan baja kepada kami atas permintaan kami. Dan juga barulah kita panggil Bilu Ham, Bilu Koko. Okay, apa itu Bilu Ham, Bilu Koko, nanti saya share kemudian. Okey, ini adalah carta organisasi kami, terdiri daripada pentadbir, AKP, dalam bentuk badan beruniform, kelab satuan, HEM, kurikulum, semua kita akan libatkan. Okey, ini adalah kumpulan-kumpulan dan tapak-tapak dia. Dulu ada 12 tapak. Dulu asalnya ada 10 tapak masa bulan Januari 2020. Tapi 2023 ni sudah ada 14 tapak. 14 tapak ya, sebab kami tahu ni ada buat penanaman besar-besaran lah bersama-sama murid. Okey, dan diketuai oleh pentadbir lah, G10, PK1 hinggalah ke PK, hingga ke GKMP dan juga guru-guru senior kita tempatkan. Alright, ini adalah kawasan pelan penanaman kami. Yang tak ada kawasan pokok tu sebenarnya itu kawasan yang bertar lah. Dan sebenarnya belum lagi betul-betul merimbun macam garden lagi kan. Sebab biasalah tahun 2020 baru diperkenalkan, baru nak nanam kan. Disebab kekekangan 3 tahun tu, jadi tahun 2020-2023 baru nak ke arah penghasilan produk. Tapi inilah tapak-tapak yang kami sediakan, okey, tapak hingga tapak 14 mengelilingi sekolah. Dan pokok ni sebenarnya kita tak benarkan dia membesar dengan lebih, kita akan sentiasa cantas dia time to time lah, okey, supaya dia sentiasa berada di tahap yang sesuai untuk kami harvest buah nanti. Okey, jadi nak menjadikan sekolah ni sekolah dalam taman, yang dalam taman, bukan sekolah dalam taman, sekolah dalam Taman Mulberry. InsyaAllah.
Dan ini adalah tim pioneer, murid-murid sains pertanian tahun 2020. Mereka ni dah bekerja dalam institusi pengajian tinggi dah. Tapi inilah murid-murid 5 Maret, 5 sains pertanian yang diketuai iaitu cikgu yang pegang cangkul tu lah, Cikgu Rosita dan mantan JKMP sekarang dah bersara, Puan Asia bersama murid-murid sains pertanian yang mula-mula membersihkan gotong royong dan menanam pokok-pokok. Okey. Jadi ini adalah fasa-fasa penanaman lah. Ada kami buat perekodan lah kan. Boleh sampai 300 pokok masa tahun 2020 tu. Tapi itulah pokok-pokok ni ditanam ni maksudnya bila sampai time perintah kawalan pergerakan tu, lockdown kami tak keluar. Bila dibenarkan keluar secara berkala tu, kami akan tanam lah. Tapi itulah dalam proses tu ada tumbuh ada tak tumbuh lah sebab lockdown kan. Okay, ini adalah mission kami pada 2020. Tanah pokok masih kecil dan PKP pula. So dapat 3 kg lah. Kemudian pada 2021 dapat 22 kg. 2022 memang banyak dapat 40 hingga 45 kg dan tahun ni kita sasarkan 80 kg. Okay. Ini adalah pokok induk. Jadi bila saya menyatakan hasrat saya tu, rupa-rupanya di sekolah Taman Selayang ni memang dah ada pokok mulberry. Selama ni memang ada, mereka tak perasan yang ada pokok tu. Jadi lagi senang lah. Jadi di segi modal memang sangat minimum digunakan. Jadi Cikgu Rosita cantas-cantas pokok-pokok ni. Jadi dia cambahkanlah menjadi anak pokok yang baru. Masih ada pokok itu. Dah besar dah. Dan dia ada dah banyak di hadapan di pokok-pokok mulberry yang lain. Kita cambah bersama-sama di hadapan tu ya. Hadapan tapak satu. Baik. Macam mana kita nak menanam pokok mulberry ni? Dia ada 3 langkah. Langkah pertama, program cara tut. Yang kedua adalah potong ranting, cucuk je kat tanah. Tanam tinggal tuai. Dan yang ketiga adalah cara penanaman, cantas ranting, celuk dengan cecair pengakaran. Lepas tu tanam dalam polybag yang ada tanah yang berbaja kokopit. Kemudian kita letaklah ke tepi tu dengan cukup airnya, nanti dia bertunas, maka kita transferkan pokok yang dah bertunas tu ke tanah. Nah, inilah insan-insan guru-guru yang mula-mula pioneer menanam pokok-pokok ni. Jadi kita Puan Rosita. Ni time PKP ni. Lockdown ni, mak tak ada orang, kami je. Jadi bila ada masa boleh berjumpa, jadi kami ada buat penjarakan lah menanam pokok tu. Sekitar yang mana kawasan yang tanah ada rumput tu, ada tanah kami tanam kan keliling tu. Termasuklah JKMP yang barulah Puan Nur Azhar yang ada pakai baju belang-belang tu. Okey, jadi pada tahun ni mulalah kami menanam lah pokok-pokok ni. Right. Antara cabaran kami ya, bila kami buat plan do check act, bila kami dah boleh berjumpa tu kami check baliklah. Okey, antara faktor yang sangat-sangat mencabar kami dalam penanaman pokok mulberry pada tahun 2020-2021 adalah cuaca panas. Kalau cuaca panas kemarau yang sangat panas. Kemudian kalau hujan, banjir sampai sebab kawasan Taman Selayang ni, kawasan yang tempat bertanah rendah, tempat takungan air. Jadi kalau banjir tu menyebabkan akar pokok menjadi masam. Dia rosak. Jadi mati. Yang hidup-hidup lah kan. Jadi itu antara cabaran kami lah. Dan juga disebabkan kami dah tanam banyak. Lepas tu PKP lockdown. Tak dapat nak jaga. Tak dapat nak siram pokok. Jadi pokok ada yang mati. Jadi setelah kami dapat bersemuka pada 2021 13 Mac, kami pergi melawat satu ladang bunga kantan. Owner dia adalah Encik Sakdam. Okay. Kami dapat maklumat tentang dia menanam pokok mulberry ni sebab di Harian Metro ada buat liputan tentang dia. Bagaimana dia menanam pokok bunga kantan dan juga pokok mulberry. Jadi selarilah dengan kami punya amalan penanaman di sekolah. Jadi saya kata, okay, why not kita pergi lawat ke ladang dia. Jadi kami pergilah ke ladang dia. Dia memang tanam sekeliling jadikan pagar. Pokok mulberry itu pagar, pokok di ladang dia sebagai pagar tanah dia. Dan ada banyak buah dan kami berjayalah minta dekat dia anak-anak pokok, ranting-ranting pokok tu dibawa pulang untuk kami tambah lagi penanaman setelah lockdown yang hilang pokok tu untuk kami tanam semula. Okay, lepas tu tindakan kami biasalah kita kena libatkan semua kan, semua warga SMK Taman Selayang termasuk security dan juga kebersihan. Dan di bahagian kebersihan pula waktu kita lockdown, waktu kita cuti Sabtu Ahad, hari Sabtu tu kita minta mereka turun tengok lah. Sebab kadang-kadang takut nanti tukang kebun racun ke, musir rumput terpotong anak-anak pokok ke kan. Dan juga memberi maklumat kalau ada buah tu tolong kutip bagi pihak
So willingly mereka membantu untuk mengutip pokok mulberry, buah-buah mulberry ni. Okey, jadi bila dah kita tanam, sudah tentulah kita nak belajar bagaimana cara kita nak marketkan kan. Jadi kita buat satu bengkel lah. Bengkel sekolah tu ada sains pertanian, jadi kami menjemput murid-murid dan juga guru sama-sama mendengar taklimat daripada farmer bagaimana nak marketkan pokok mulberry. Dan bila kami tanya farmer kata mereka belum pernah lagi ada inovasi dan juga marketing dalam pokok mulberry. Pokok-pokok lain ada, something new lah kan. Tapi ilmu yang kami dapat adalah bagaimana kita nak belajar pemasaran dan sebagainya. Okey, jadi selaras dengan kita punya objektif iaitu tanggungjawab dan amanah berbudi kepada tanah ni. So apa lagi? Murid-murid akan menanam pokok. Kita guna masa waktu PJPK ke atau waktu aktiviti koko ke. Okay, jadi murid akan tanamlah dasar satu murid satu pokok. Biar mereka jaga pokok tu. Tingkatan 3 ada, tingkatan 5 ada dan tingkatan 6 pun ada. Dan pada tahun 2022, saya diminta untuk membuka pusat tingkatan 6. Jadi pada tahun 2022 saya pun ada insya-Allah pada 2023 sekolah saya akan jadi kolej 2024 sekolah saya akan jadi kolej tingkatan 6. Jadi walaupun begitu masih lagi adalah harian perdana ya. Okey, ini mereka menanam kan. Agaknya mereka ni sebelum ni belum pernah ada exposure untuk pegang tanah, mengorek tanah kan. Jadi kita bagi peluang tu. Bagi peluang. Okey. Ni tingkatan 5 kan. Dan pokok-pokok tu nanti mereka akan letak nama. Jadi siapa yang ada nama dekat pokok tu dia lah kena jaga tengok pokok tu. Itu ya. Jadi siapa ada nama pokok, dekat pokok ada nama dia, dia akan jaga pokok tu. Okey, jadi buat aktiviti berterusan lah sehinggalah kepada penghasilan produk dan sebagainya. Ini pun saya akan kongsi kemudian. Okay, ini pada tahun 2020 lah. Sebelum kita nak meneruskan program ni, kita kena tanya dulu. Kita tak naklah nanti buat dalam keadaan terpaksa kan. Dan pada 2020 memang berminat lah. Dan saya rasa kalau kita tak buat surat sedik pada 2023 ni, mungkin lebih daripada 53. Jadi bila dah ada yang menunjukkan nampak bahawa satu perniagaan tu, pertanian satu perniagaan tu, maka kita next step buat seterusnya. Okey, dan selain daripada itu, pada tahun ini kami juga masuk pertandingan penghijauan Malaysia di mana di peringkat kebangsaan mereka cuba mengamalkan dasar penanaman 1 juta pokok. Jadi saya pun dah ada pokok, kami daftar lah untuk masuk pertandingan ni. Sebenarnya saya tak mengharapkan apa-apa kemenangan, tapi penglibatan itu penting, peringkat kebangsaannya. Okey, ini adalah fasa memetik buah. Okey, sebenarnya bagaimana kita nak memetik buah ni? Sebenarnya bila pokok mulberry itu dia membesar, kita akan cantas pokok tu betul-betul dekat tunas. Bila kita cantas pokok tu dekat tunas, tunas tu akan berdaun, dari bersama-sama daun tu lah akan keluar putik buah. Bila kita cantas, dia akan keluar tunas, daun dan putik buah. Jadi dalam tempoh 2 minggu, 3 minggu, maka buah mulberry itu akan membesar. Mula-mula dia akan jadi warna light green, kemudian dia akan warna merah menyala, kemudian tukar warna merun, kemudian tukar warna hitam. Okay? Yang berwarna hitam tu manis. Kalau yang berwarna merun tu dia masam-masam manis. Itu sesuai untuk buat sambal belacan dan sebagainya. Okay, ini jadi time aktiviti koko, kita suruh budak petik lah. Banyak. Kemudian dia boleh letak dalam freezer tahap beku dan dia boleh tahan lama. Kita keluarkan buah tu dalam keadaan yang baik juga. Dia sama dengan pokok beri, buah beri yang lain. Ini ya program dia. Buah yang berwarna merah dan warna kita kehitaman dipetik, ranting atau dahan dicantas dan dipangkas. Dan ranting yang dipangkas, ranting itu kita cucuk ke tempat lain pula. Pokok mulberry ni senang bela. Dia sebenarnya cukup air. Kalau dah tambah musim hujan ni kan, kalau kita tanam cucuk-cucuk je memang tumbuh sebab dia cukup suka dengan cukup air kan. Dia bila tumbuh akar dia dah membesar tu dah cukup. Kalau musim kemarau pun dia akan tetap membesar. Cuma nak mula-mula tu dia kena cukup air. Jadi kalau sekarang nak tanam nak tambah lagi penanaman, eloklah kalau kita buat waktu sekarang waktu musim hujan ni kan. Sesuai. Okay, jadi bila murid-murid SEM 1 datang pada tahun 2022, maka kami beri taklimat
bagaimana nak tanam pokok tu, bagaimana nak cantas, bagaimana nak harvest buah bersama-sama dengan PIBG. Sebab PIBG pun dia akan ada tapak dia yang tersendiri. Okay. Kalau kita tengok tapak tadi, kita balik-balik kepada gambar raja tapak tu. Nampak ya? Berapa jenis, berapa apa tapak yang ada kan? Ni. Kita tengok tapak dia. Tapak 1 20 pokok, tapak 2 20 pokok, tapak 3 38 pokok kan. Semuanya ada 444 pokok. Itu jumlah pokok yang sudah ada. Akan lagi bertambah lah ya, sebab kita akan teruskan dasar murid satu pokok tu. Okay, kita pergi ke slide seterusnya. Okey, pada ini. Okey, ini pada tahun 2020. Disebabkan pokok pun tak berapa besar lagi. Tengok betul kecil lagi kan masa tu. Sekarang dah tinggi dah melepasi Cikgu Rosita pun. Kita ambil buah tu dan cikgu yang ditugaskan di bahagian inovasi menghasilkan aiskrim mulberry. Kita daripada hasil mulberry tu, jadi kita buat cara pemasaran melalui media sosial lah. Dan jadi dapatlah daripada hasil yang puan dibuat oleh Cikgu Suzana Dahlan masa tu, dapat menjual 17 batang aiskrim. 17 batang aiskrim tu dibeli oleh guru, tak sempat nak dijualkan di market sebab sikit kan. Dan pada tahun 2021 tu barulah kami mula menjual anak-anak pokok mulberry. Inilah orang-orang yang pertama membeli pokok mulberry tu. Okay, dan saya nak buktikan bahawa amalan ni tidak mengganggu PDPC akademik lah. Kami tetap result kami meningkat, STPM semester 1 pun naik kan, dan SEM pertanian pun 4 tahun pun 100% lulus, dan tahun 2022 grade purata dia meningkat. Okey, ini murid-murid dia sedikit selingan lah. Okey, nah seterusnya bila kita dah buat penanaman pokok, kita dah agih-agihkan tu, jadi kita pergi kepada biru HEM. Okay. Apa nak kaitkan dengan program biru ni dengan HEM? Jadi kita buat begini, murid-murid yang datang lambat, kita tak naklah bagi hukuman. Sebab nanti takut mereka sedih. Sebab ada kadang-kadang tu mereka datang lambat, tak dapat dielakkan. Jadi murid yang lewat datang ke sekolah akan diminta untuk membersihkan kawasan penanaman pokok mulberry. Murid tidak didenda tapi diberi markah SSTM, merumput, mencabut tanah kan, menjaga pokok, mencantas dan sebagainya. Okey, ni murid yang lewat ni akan diminta untuk membuat pembersihan di kawasan dan tidak didenda. Dan malah amalan dia tu kita berikan markah dalam SSTM. So seronoklah dia sikit kan. Okey, untuk koko pula, murid yang tidak aktif secara fizikal dan juga mengalami masalah kesihatan akan diberi aktiviti biru koko. Ini begini, sebab kalau kita tengok waktu aktiviti co-curriculum, memang akan ada murid-murid yang memang lasak. Bila lasak, mereka lah yang akan terlibat dengan kawat kaki lah, aktiviti menggunakan fizikal dan sebagainya. Murid-murid yang ada masalah yang tak boleh menggunakan fizikal dia, duduk kat tepi longgang tengok kawan-kawan dia. Tu saya cakap dengan puan PK Koko saya, dengan SU Koko saya masa ni. Saya kata okey, sekarang ni murid-murid yang macam yang ada kat tepi ni, collect mereka, bahagikan bulan, berikan taklimat, kemudian ajar mereka waktu Koko tu untuk mereka menjaga pokok. Diberi markah PJSK. Ada something lah kan. Jadi dapatlah. Dan kehadiran mereka tetap dicatat dalam PJSK. Ini adalah yang badan uniform, mencantas. Adalah kerja-kerja aktiviti melalui badan uniform. Mencantas, membersihkan, mencabut, menggembur tanah, pokok-pokok masing-masing kan, meletakkan nama. Okey. Okey, jadi hasil daripada amalan terbaik yang dibuat di SMK Taman Serayang menggunakan pokok mulberry ini, saya buat pembentangan lah daripada daerah, negeri dan juga kebangsaan tak sempat melalui JPN Selangor.
sebab masa tu time lockdown, jadi tak tahulah kenapa tidak wujud. Tapi pembentangan amalan terbaik peringkat kebangsaan tu saya buat melalui, nanti saya share. Okey, ini di peringkat Selangor dah dapat markah paling tinggi lah. Ini yang dibuat di peringkat daerah. Dan juga hasil daripada itu saya buat tulisan jurnal di jurnal 10 Hasrat Pegawai Pendidikan Daerah Gombak jilid 3. Jadi jilid 1, jilid 2 dan jilid 3. Sebab jilid 3 tu lah time saya jadi pengetua kan. Jadi saya transferkan ilmu pengetahuan saya ni, amalan ni bersama-sama 3 orang penolong kanan fikir petang, GKMP dan juga Sains Pertanian, pastikan penulisan di jurnal daerah Gombak. Okey, ini peringkat negeri, dapat markah 95. Okey. Kemudian ini yang peringkat kebangsaan tu, di mana MPSM Gombak mengadakan persidangan dan kita buat lawatan sambil belajar di SMK Tekik Pulau Tioman, Pahang. Jadi sekolah saya diberi penghormatan untuk membentangkan amalan terbaik tu. Dan ini yang ultimate lah, pada 24-25 Februari 2023 saya menghantarlah bahan pembentangan saya peringkat antarabangsa. Dan sebenarnya 7th International Conference of Education Islamic Studies and Social Science Research ni, kebanyakan partisipan dia adalah daripada pensyarah-pensyarah universiti, pensyarah-pensyarah politeknik, pensyarah ITM. Yang ada satu SMK Taman Selayang. Satu-satunya sekolah menengah menghantar pembentangan, nak buat pembentangan. Okey, disebabkan hanya satu-satunya sekolah menengah yang membuat pembentangan, maka diberi penghargaan untuk buat pembentangan secara plenary. First plenary pada pagi 8 pagi pada 25 hari bulan tu. It's an honor for us lah, buat pembentangan satu penghormatan. Dan ini dia beberapa gambar dan CJ yang kami dapat. Dan saya bawa bersama-sama, alhamdulillah lah, ada yang cikgu-cikgu yang turut serta bersama saya di Riau, Pekanbaru, Indonesia. Okey. Ni, okey. Jadi rentetan daripada itu bersama-sama dengan persidangan antarabangsa ni, saya juga walaupun pengetua, saya selama saya jadi cikgu pun saya tak pernah lagi masuk pertandingan apa-apa kan. Jadi saya rasa why not, sebagai pengetua saya turut serta. Saya mengajaklah saya punya cikgu saya, Cikgu Rohayati, Cikgu Rozita, Cikgu Fasha bersama cikgu-cikgu bantu yang lain masuk pertandingan teaching and learning competition. Jadi kami menang, dapat pingat emas. Bersama-sama setanding dengan pensyarah-pensyarah universiti juga yang masuk pertandingan. Kami dapat pingat emas. Ya, alhamdulillah. Jadi majlis penyampaian hadiah tu dibuat di Riau. Menang di Malaysia, tapi penyerahan hadiah tu, medal tu dibuat di Riau. Okay, dan baru-baru ni pada bulan September yang lalu, Malaysia Nature Society berkenan dengan amalan yang kami buat ni, something new, something rare, something good tentang nature, dan juga mendapat perhatian BirdLife International juga, yang dipengerusikan oleh orang Nepal tak silap saya. Kami saya buat pembentangan kongsi seperti yang saya kongsi sekarang, berkenaan dengan mulberry, dan mereka tertariklah dengan pembentangan tu. Alhamdulillah. Jadi yang partisipan tu terdiri daripada orang Brunei, Singapura, Vietnam, Thailand, Kanada pun ada. Okay, ini antara yang berkenaan dengan pembentangan tu lah, environmental educational tu ya. Okey, dan juga kami punya amalan juga kita bagi maklumat melalui media sosial, melalui YouTube channel kami, kemudian Facebook channel kami, dan perasmian pun dah dilaksanakan oleh Pegawai Pertanian Daerah Gombak, dan juga taklimat program bidu pun kami ketengahkan dalam bidu dalam YouTube lah. Okey, ini adalah inovasi sulung kami lah. Kami hantar 3 kumpulan, buat biskut mulberry, buat scrub mulberry, buat lip balm menggunakan produk mulberry dalam Anugerah Inovasi Negeri Selangor. Jadi ni kira baru berjinak-jinak dalam bidang inovasi, walaupun tak dapat placing kan, sebab dia kategori yang ditawarkan tu tak ada kategori. Semua kategori
dia ni kan, kalau dia buat kategori insyaAllah ada placing lah kan, tapi itulah, tapi satu good try kan, good try. So rentetan daripada itu kami try lagi masuk Malaysian Innovation Young Inventors Olympiad ataupun NIO. Kami buat tu sejak 2020 lagi, tapi pada 2022 produk Mulberry yang kami ketengahkan tu dapat silver medal, alhamdulillah. Okey, inilah ya, lip and balsam, menghasilkan lip balm menggunakan produk Mulberry. Sebenarnya baru-baru ni ini yang my pitch, video pitch pun juga daripada beratus-ratus pertandingan yang dihantar oleh MRI, SMSBP dan sebagainya, SMK Taman Sari yang dapat top 10. Something yang special. Ya, alhamdulillah, something yang bagus. It's a start. Okay, ini produk-produk. Sebelum tu yang inovasi tu kami ada hantar produk Mulberry juga, scented candle. Pun dapat placing juga dalam pertandingan Ice Pipe. Okay, ini alright, ini adalah produk-produk inovasi Mulberry. Seperti yang ada dalam gambar ni, kita ada set makan tengah hari. Kita ada set A, set B, set C. Set A tu dia ada ikan bakar, dia ada daging, dia ada ayam kari, dia ada pucuk Mulberry, masak lemak, dia ada daun Mulberry celur, sambal belacan Mulberry. Set B, set C tu ikutlah harga-harga tertentu. Kalau set A harga RM19. Sehinggalah ke set C harga RM10. Macam itulah. Okay. Daripada buah Mulberry yang merah-merah kehijauan tu kita buat sambal belacan Mulberry. Pun sold out. Donat Mulberry, aiskrim Mulberry. Dia ada dua jenis. Aiskrim Mulberry yang manis dan aiskrim Mulberry sihat, iaitu tanpa gula. Jadi menghasilkan muffin, jam Mulberry, anak pokok Mulberry dan kek butter Mulberry. Dan juga koperasi juga menghasilkan produk-produk yang boleh dijualkan bertemakan pokok Mulberry lah. Mak, tudung, tote bag, okay. Dan disebabkan malas nak fikir kepala otak kami nak bagi cenderamata pada setiap VIP ni, kita kata okey, mulai daripada tahun 2020, hadiah yang kita berikan kepada perasmi, tetamu dan sesiapa yang datang ke sekolah adalah pokok Mulberry. Jadi dapatlah. Jadi senang. Apa-apa pun kita akan sediakan dalam palsu beribbon, sama ada tote bag, mak, tudung ataupun pokok Mulberry. Jadikan budayalah pemberian cenderamata adalah pokok Mulberry. Jadi sesiapa yang datang ke sekolah kami ni memang kami akan bagi perasmi ataupun orang yang kami jemput untuk memberikan ceramah ke VIP ke, kita akan bagi pokok Mulberry lah. Okey. Jadi hasil daripada amalan sekolah dalam Taman Mulberry ini mendapat perhatianlah pihak wartawan daripada Harian Metro. Jadi di ruangan akademia telah dipaparkanlah pada bulan Februari amalan kami itulah. Ini tu anak pokok tu kan. Kadang-kadang cikgu praktikal pun turut sama membantulah untuk menyemai anak pokok. Kira adalah lawatan kunjung bantu yang kita pergi ladang Sakdam kat Bangi tu. Dia datang untuk melihatlah pokok yang kami ambil daripada pokok dia tu untuk tengok sekeliling yang dah besar-besar pokok yang kami pinjam, kami minta daripada dia. Ini yang tadilah ya, pemenang pingat emas Teaching and Learning Innovation Competition. Okay, bersama 3 rakan guru saya. Okay, ini sedikit perkongsian. Dan masa kami buat pembentangan tu, saya cakap dengan tim saya kata okey, masa kita pergi ke Riau, kita jangan pergi tangan kosong. Kita buka booth. Dan saya pun dah PM, setiausaha Amras tu, dia kata why not? Bawalah, so saya bawalah kek Mulberry. Sepaket tu RM5. Tote bag, penanda buku Mulberry, daun Mulberry tu kan, kita buatkan penanda buku, muffin. Jadi hasil jualan tu dapat dalam 1,000 lebih jualan. Alhamdulillah, tak sangka lah pula. Sebenarnya kalau lah buat dekat Malaysia, mesti akan dapat crowd lagi ramai kan. Rasanya mesti lagi mendapat sambutan lagi. Dan apabila selesai saya membuat pembentangan tu, bos kami dikerumuni gambar kat bawah tu kan. Itu semua pensyarah tu, doktor-doktor tu. Interview, tanya, amalan dan sebagainya. Mereka sangat interested dengan amalan tu. Okay, yang ni lawatan penanda aras invitasi amalan terbaik. Pokok tu dah ada dah dekat Jepun, tak tahulah hidup tak hidup, tapi dah sampailah ke Universiti Daito Bungka University yang dibawa oleh Puan Nur Razak. Okay, rentetan daripada pembentangan di Riau tu, pensyarah-pensyarah
Daripada ni semua yang pakai baju pokok perak biru tu semua doktor-doktor tu. Daripada Universiti Putra datang ke SMK Taman Selayang. Masa tu time cuti sekolah. Mereka melihat pokok-pokok mulberry tu. Mereka nak tahu lebih lanjut. Daripada Riau tu mereka follow up. Mereka datang lagi untuk melihat dan mereka kami jamu dengan cucur mulberry. Dia jadi macam tu amalan lah. Selain daripada bagi pokok mulberry sebagai cenderamata, setiap tetamu akan dijamu dengan cucur mulberry. Itu wajib. Setiap kali tetamu datang, memang kita akan beri cucur mulberry. Okay, ini penghasilan produk lah. Butter cake mulberry. Dia senang saja, sangat simple. Jadi murid boleh buat. Jadi kita jual sepotong harga RM5. Kemudian dia juga ada yang berminat untuk beli aiskrim dan penyerahan kek kepada sekolah yang order. Okay, dan kami juga buat begini. Selain daripada pihak sekolah yang datang untuk buat penanda arah PSS, sebab kami memang dapat anugerah PSS terbaik di Gombak. Jadi sekolah-sekolah yang lain berminatlah datang untuk buat kunjung bantu dan lawatan kan. Jadi kami buat 2-in-1. Selain daripada dia datang datang untuk sebagai penanda arasan, juga lawatan ke tapak mulberry di sekolah. Jadi dapatlah sambil-sambil dia datang belajar tentang PSS, dia juga dapat penanda arasan tentang program mulberry. Jadi 3-in-1 lah, membina jaringan dan jaringan bersama sekolah-sekolah. Jadi 5-6 sekolah datang. Jadi selepas habis mereka datang melihat, kami bawa ke koperasi dan kita jual lah produk-produk mulberry. Setiap kali yang datang tu memang akan borong lah. Memang borong pokok mulberry, borong produk-produk ada gambar cucu mulberry tu kan. Tu memang wajib lah. Okay, ni sedikit gambar-gambar yang di atas meja tu ada cucu mulberry tu. Dapat pokok kan sebagai cenderamata. Ini murid yang buat. Itu gambar cucu mulberry kan. Dia ada macam-macam jenis. Mulberry pedas bilis, mulberry pedas, mulberry vegetarian. Tu nak buat aiskrim mulberry. Blend dulu, rebus, masak. Kemudian kalau yang sihat tak ada gula, yang bergula pun ada. Okay. Dan sekarang ni saya cuba nak train satu budaya aiskrim sihat, aiskrim tanpa gula. Ajar murid yang makan aiskrim dan juga guru untuk sihat lah kan, jangan makan makanan manis. Inilah ni gambar pertandingan inovasi produk mulberry ice pipe tu. Dapat placing kita buat scented candle dengan menggunakan produk mulberry. Dapat placing juga, alhamdulillah. Okay, ni gambar mencantas mulberry murid sesi petang. Okay, melatih pelajar memetik pucuk mulberry. Nak petik tu untuk apa? Petik untuk buat cucur mulberry. Jadi nak buat cucur mulberry, ambil daun, nampak gambar tu dia potong-potong halus-halus kan? Macam kita potong daun pandan tu. Okay, kita bubuh. Memang insya-Allah sedap. Rasalah, marilah datang. Nanti saya akan serve dengan cucur mulberry. Dan pada tahun 2021 tak banyak buah. When that comes 2022, 2023, kita dapat menghasilkan buah yang banyak. Aiskrim yang banyak. 200 batang boleh dapat dah satu periuk yang besar. Dan kita ada set jualan. Set RM7, 5 biji mulberry bersama cawan kopi O. RM4, 3 biji cucur mulberry cawan kopi O. Dan juga ada sekolah yang menanam pokok mulberry di sekolahnya. Ada yang PM saya lah tanya, macam mana sekolah pokok dia sihat ke, macam mana nak buat, dah merimbun ni. Saya pun bagilah guideline macam mana nak ni. Alhamdulillah lah. Maksudnya amalan terbaik ni diamalkan di sekolah yang lain. Okay, dan ini adalah murid-murid tingkatan 6 lah. Ada koperasi membuat aiskrim sihat. Aiskrim tanpa gula. Pure buah mulberry. Memanglah tak akan masam lah kan. Tapi sihat sebab dia antioksidan tinggi. Kita nak didik, nak biasakan betul-betul kan biasa. Minum yang mana-mana tak sihat kan kita ajar. Walaupun sekarang ni tidak dapat lagi sambutan yang betul-betul merangsangkan jika dibandingkan aiskrim manis ni, tapi it's a start. Lama-lama insya-Allah jadi budaya. Ni pun dapat dalam 200 batang aiskrim. Okay, jadi hasil daripada perekodan penjualan produk daripada program muffin, jam, aiskrim, anak pokok sehinggalah buat kek butter biru tu. Jadi pada tahun 2020 kita try buat ni aiskrim mulberry. Kemudian pada 2021 kita dapat RM540 50 sen, dan pada 2022 kita dapat RM5,145. Baik. Modal dia macam contohnya kan aiskrim mulberry dengan cucur mulberry.
saya hanya menggunakan RM50 saja. RM50 itulah beli tepung, beli apa? Plastik aiskrim kan. Blender dah ada, semua dah ada kan. Kemudian kita ada bilik masakan. Dengan modal RM50 dapat untung RM200. Lebih lah sebab cucu bilu. Kalau kita 3 bungkus tepung tu dengan beli bawang, dengan beli sedikit ikan bilis dengan cili kering, kita dapat jual untung dapat RM200. Kalau aiskrim kita buat aiskrim tu 200 batang, kita jual 1 batang RM1. Jadi bayangkanlah ya, insya-Allah menjana pendapatan. Ini adalah impak daripada program Bilu ni. Okay. Kenapa saya ketengahkan? Sebab boleh dibuat di mana-mana institusi. Dekat sekolah boleh buat, dekat JPM pun boleh buat, KPM dibuat, di mana-mana saja kita berada, kita boleh tanam pokok mulberry ni. Duduk kat flat pun boleh tanam dalam pasu. Okay. Yang kedua, murah, mudah, cepat. Okay. Dia cepat tumbuh, dalam pasu pun boleh, dalam tanah boleh. Dan juga impak dia adalah kita boleh ketengahkan inovasi STEM dan TVET, kemudian membawa kecemerlangan HEM, koko dan akademik. Dan apabila kita masuk inovasi itu, dia ada sedikit ICT dan bukan sedikit, banyaklah ICT digitalization, dan of course biodiversity, semesta alam, dan pokok-pokok ni adalah terapi minda. Terapi minda, kita tengok pokok tumbuh, dia membesar tu sebagai satu auto satisfaction untuk kita. Menggalakkan budak dalam bidang entrepreneurship, kita mengadakan kolaborasi, mengajar budak critical thinking, apalagi karamah insaniah, dan juga kita melibatkan pecinta alam Malaysia, Asian Birdlife Asia, dan juga dia ada kaitan dengan anak baik lagi cerdik dan agro pelancongan kan. Jadi sekolah-sekolah datang tu sebagai satu industri pelancongan, perpaduan, okay? Dan juga selaras dengan falsafah pendidikan negara, menghasilkan murid secara holistik. Itu yang kita nak kan. Dan yang paling best sekali adalah pokok mulberry ni tak sama dengan amalan-amalan sebab dia boleh sentuh, dia boleh rasa, dia boleh hidu, dia boleh bau. Okay, dan jangkauan kami dalam tempoh 5 tahun ni, saya nak tap dengan UNESCO. Dan saya nak tap dengan pelancongan Selangor. Supaya mana-mana sekolah ataupun mana-mana individu ataupun kumpulan yang datang lawat di Selangor, salah satu mercu tanda nak datang melawat adalah ke SMK Taman Selayang. Dan kita akan buat lagi more, reka bentuk, nak buat keychain, nak buat lagi produk-produk dengan mulberry. Dan mulberry juga sebenarnya produk kosmetik. InsyaAllah itu ke arah lah yang tuju. Mulberry nursery, dan upgrade lagi kebitaraan koperasi, lagi ada jaringan-jaringan dengan sekolah luar, dengan institusi pengajian tinggi ataupun lain-lain institusi swasta dan sebagainya. Kajian tidakkan guru dan pelajar tingkatan 6. Mungkin daripada insyaAllah dana daripada koperasi ni, kalau kita jana jualan produk tu dengan berjayanya, dapat dana, mungkin kita boleh buat Bilu Smart Class. Hasil daripada duit mulberry itulah kita berjaya membuat smart class kan. Itu antara dreams yang saya impikan untuk sekolah lah. Dan juga nak tap dengan pecinta alam Malaysia antarabangsa pula. Dan terus menurut hubungan kami dengan pecinta alam Malaysia. Okey, ini antara moto saya lah. Okey, saya suka dengan gambar ni. Dia kata manusia ni semua bijak. Tapi bagaimana kita nak guna ability murid itu, ikut kemampuan murid itu. Okay, jadi kalau kita dalam kelas, sudah tentu kita akan dapat murid yang cemerlang akademik, yang tak cemerlang akademik. Yang tak cemerlang akademik itu malah hala tuju dia. Kita bagi dia bilu. Dia akan expand. Okay? Ini antara moto sekolah lah. Choose to be happy. Maksud choose to be happy ni sebenarnya saya petik daripada surah Ali Imran ayat 139. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu. Don't be sad, don't lose hope nor be sad. Okay, jadi pandang sesuatu tu dalam keadaan pandang secara mata lebah. Upayakan kebolehan individu, murid dan guru, sentiasa berfikiran positif, sentiasa mengasihi. Yang paling penting sedar diri, sedar ruang, sedar peranan. Kena ada tu. Dan konsep memudahkan urusan orang lain, sentiasa menyokong, menghargai, memahami dan membantu. Okey, sekian, terima kasih. Jadi sebelum saya mengakhiri slide ini, saya nak kongsi satu video lah. Ya. Dengar tak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak? I'm Nur Adha binti Ibrahim,
Principal of SMK Taman Selayang, Selangor, Malaysia, I would like to present to you Very Very I Love You, School in the Garden of Mulberry. Best practice for all. Otakku semakin buntu kalau diriku masih hidup bersamamu. Ku datang baru, diri diperlakukan begitu. Sudah sampai masanya untuk aku pergi dulu. Yang dulu cuma tahu untuk mengarah, tak ikut dia naik marah. Hidup aku jadi sengsara. Wow. Sudah cukup aku berbakti sampai tidak jaga hati. Sudah sampai masa aku berhenti, dipaksa aku kembali tapi masa Habibi, Habibi, jangan jauh kemari. Sudah lama hatiku menanggung pilu. Habibi, Habibi, datanglah menari. Sudah lama hatiku menanggung. Habibi, Habibi, datanglah menari. Bismillahirrahmanirrahim. Jom hitam memang beri ni, geng. Rasa dia manis, sedap, baik untuk baik kesihatan. Saya ada mulberry kat tangan saya. Mulberry ni warna hitam, masak sedap. Saya suka. Channel ni suka. Ini orang mulberry yang warna hitam ni kan. Lepas tu rasanya manis-manis, sihat untuk badan, boleh awet muda. Rasa sedap, manis. Jauh dah sikit. Dia rasa masam. Dia selalu boleh makan macam lapar dan macam tu. Okey, ini buah mulberry. Dia ada dua jenis yang kita boleh makan. Ada merah-merah merun macam ni dengan warna hitam. Warna hitam ni kalau makan memang manis 100%. Kalau yang warna merun ni dia ada masa-masa manis sikit. Okey, kita boleh buat jus, kita boleh makan macam tu saja. Boleh jadikan jam dan juga buat muffin. Tapi ni saya akan makan yang hitam punya. Rasa dia macam strawberry sikit. Buah delima sikit. Buah cherry pun ada. Dia sebagai spesies cherry berry. Jadi antioksidan tinggi. Itu rasa dia masa-masa manis. Sudah cukup aku berbakti sampai tidak jaga hati. Sudah sampai masa aku berhenti, dipaksa aku kembali tapi Habibi, Habibi, jangan jauh kemari. Sudah lama hati
hatiku menanggung pilu. Habibi, Habibi, datanglah menari. Sudah lama hatiku menandu. Lastly, I hope that every school must have at least one best practice for students to learn so that they can enhance their skill through TVET, STEM, and innovation. It is also aligned with world demand in 5.0 industrial revolution. Thank you very much for this opportunity. Please do come to our school. Very, very, I love you. Itu saja pembentangan saya. Terima kasih banyak-banyak atas kesudian untuk mendengar. Sekian, terima kasih. Syabas dan Tania, Puan Pengetua Nur Eda. Satu perkongsian yang sangat menarik yang berkaitan dengan pendidikan alam sekitar. Saya tertarik juga tentang penanaman ini mulberry. Ingin saya bertanya, adakah daun-daun mulberry ini dia ada hasil juga yang daun dia selain daripada buah yang Ya, biji-biji yang merah. daun tu kita boleh buat celup tepung, kita boleh buat masak lemak, berlabu bubuh daun dia, boleh sambar, boleh goreng macam sayur. Dia selain daripada pokok, kita panggil dia pokok mulberry, dia juga dikenali sebagai bayam batu. Masa PKP tu saya memang guna mulberry sebagai sayur saya. Buat celup tepung dan Okey, okey, sebagainya. okey. Buat cucur bilu banyak memang boleh guna. Hmm, hmm, hmm. Sangat baik. Nampaknya mulberry ini bukan saja hasil buahnya, dia manfaat, manakala daun-daunnya pun sangat Boleh. sesuai untuk kesehatan Ya. kita. Boleh Dengan buat teh pengetahuan mulberry yang pun. oh, Teh ya. mulberry pun boleh. Dia saya ada nampak satu perkongsian daripada Thailand lah. Daun mulberry tu dia petik, direbus, kemudian dia masukkan Hmm. sedikit lemon, minum selama 15 hari. Dia kata membantu mencerahkan mata. Itu salah satu kajian Oh, tindakan yang saya akan minta cikgu-cikgu saya buat lah untuk membuktikan bahawa betul tak mencerahkan mata. Gitu. maksudnya daun dia kasih keringkan, dikeringkan Ya, biasalah daunnya. kita macam buat program proses teh yang seperti biasa, Okay. jemur, keringkan, kisar bagi halus, jadikan serbuk. Itu pun memang sebenarnya mulberry ni daun dia satu dunia dah amalkan. Ada ladang pun di China pun memang ada ladang-ladang buat agar-agar lagi. Kita je Ya, yang tak betul. tahu kat rumah tu ada pokok yang boleh buat sayur. Ya. Dan dia memang cukup banyak vitamin C lah sebab Tinggi. kalau nak kulit yang cantik ataupun Ya. sihat, amalkan makan mulberry lah sebagai satu tambahan vitamin C. True. Ya. Kita buka soalan kepada sidang sekiranya ada pertanyaan dari tuan-tuan dan puan-puan yang dalam talian. Dipersilakan sekiranya ada. Rasanya pembentangan saya tu lengkap. Tak ada apa nak tanya sebab all angle saya dah ketengahkan. So maksudnya Hmm. Yang Puan bentangkan tadi itu dia berkaitan dengan pendidikan alam sekitar. Sebenarnya ya, kalau kawasan sekolah itu sesuai dengan penanaman yang sebegini, bukan sahaja dari segi eh, pembentuk sassia murid itu, maka dari segi co-curriculum, sassia dan akademik, dia akan sama-sama ya, eh, maju dengan ataupun kembang sendirinya. lah. Yes. Ya, ini satu penambahan ilmu dalam kehidupan kita. It mean Ya, kita punya lifestyle lah kalau kita nak amalkan ini, maka kita punya hidup akan lebih sehat dan bahagia dan ialah ya. sehat dari segi mental dan sehat dari segi badan lah. Dia sebenarnya pokok mulberry ni as a tools only. Actually you can use Hmm, any plant. Ada setengah sekolah tu dia betul. pokok cili lah kan, pokok roselle lah, macam-macam lah kan pernah ada. So any plant as a tool Hmm, sebenarnya. Nak menyatukan murid, cikgu dan juga komuniti di sekitar kita tu sebenarnya use nature lah. Macam saya use nature, saya kebetulan pilih mulberry kan. It could happen, boleh hmm, tanam pokok lain pun kan.
Tapi sebab dia dekat di hati lah, dekat di hati. Dan saya rasa budak-budak pun saya tengok pergi dekat pokok petik buah, cikgu boleh tak ambil? Makanlah tu pokok kamu. Kamu ambil, harvest, ni makan, tak apa, it's good for you. So jadi satu mix seronok kan datang sekolah nak tengok pokok mulberry, nak makan pokok mulberry kan. So nice lah, I love it. Dan saya nampak hasil-hasil tanaman ini pun sebagai satu punca pendapatan Ya, untuk dia paling menambah laris lah. oh, sangat bagus. Ya. Dia yang paling best sekali apabila kalau macam majlis-majlis rasmi kan kita selalu sibuk nak buat tema-tema pakaian kan. Nak tema biru, tema beras. Okey, untuk disebabkan kebitaraan kami adalah mulberry, jadi majlis-majlis rasmi kami akan pakai tudung mulberry bersama baju warna merun. Oh, Standard. Tak payahlah serabut kepala otak nak fikir batik ke apa kan. So apa-apa majlis rasmi yang bersesuaian, kita akan pakai baju merah merun dan juga tudung mulberry. So semua terus orang ada akan beli tema tudung sudah. mulberry. Ya, so tak payahlah susah kan. Ya, sangat bagus. Perkongsian yang sangat sesuai dan manfaat lah. Bagi saya banyak menerima ilmu juga. Sebenarnya di sekolah saya pun ada tanam mulberry, Yes. berjenis-jenis lah. Rosial pun ada. Dan satu lagi puan, yaitu markisa. Bagus, bolehlah Puan nanti pernah you buat buah markisa? mulberry itu untuk produk. Markisa pun satu Yes. buah-buahan yang sangat penuh dengan Famous vitamin. Markisa, Roselle. Itu pun nanti oksidatif juga. Betul. Ya, semoga puan Ada share setengah nanti sekolah lah kalau tanam 5 kasturi. Mungkin ada pertanyaan lagi kalau masa sudah terlalu laju. Kalau perkongsian yang sangat baik itu Ada macam satu masa itu soalan ni sekejap sahaja. daripada Iya. Nik Lala. Ya, silakan. Ada. Ya, ni ada satu pertanyaan ni. Terbaik Cikgu Adha, tahniah, saya tertarik dengan sambal belacan mulberry. Macam mana rasanya ya? Kat mana boleh beli? Okey, hanya boleh beli di SMK Taman Selayang. Rasa dia memang sedap. Dia sebab sambal belacan dia ada mulberry kan, dia masam-masam. Bila makan dengan nasi tu dia memang membangkitkan selera lah. Sedap, memang sedap. Dan bila kita buat 40 paket kecil tu memang sold out. Dan mereka cakap memang sedap. Dia memang kita akan jual di SMK Taman Selayang lah. Dan dia punya sambal belacan tu dia akan jadi warna merah-merah lah. Jadi bila kita makan dengan ikan bakar, dia memang gu. Orang kata memang gu. Dia memang setiap kali bila tetamu VIP datang kami jamu sambal belacan dengan ikan bakar tu, dia akan cakap memang sedap. Cuma apa memang selalunya kalau VIP datang, perasmi datang, ni memang tak makan habis kan. Tapi setiap kali datang ke sekolah saya, kita jamu ikan bakar dengan sambal belacan mulberry dengan pucuk mulberry, memang licin. Dia akan makan habis. Memang akan habis. Dia tak lalu makan jadi selera pula. Tambah selera makan. Iya, oke. Terima kasih banyak yang bertanya tadi itu. Ada lagi soalan? Kalau ada kita bagi satu lagi lah. Ini pun Ataupun dua pun boleh. mulberry ni banyak kegunaan. Dia satu insyaAllah lah ilmu tu dah dimanfaatkan. Ada komen daripada Anne Sophia Zone ni, mulberry ni banyak kegunaan. Kemudian ada komen-komen saya tengok ni. Dia kata selama ni dia kat rumah mak saya ada pokok ni, Nur Azam. Kan? Jadi rupanya boleh makan begitu je buah. Nah baru tahu daunnya pun boleh buat cucu. Ya, potong-potong macam daun pandan tu, potong banyak-banyak. Gaul dengan tepung gandum, garam, sedikit gula, lepas tu ikut jenis orang nak buat macam mana lah kan. Bubuh cili kering, lepas tu adalah orang tu nak bagi dia fluffy, bubuhlah macam apa yeast ke tepung naik sendiri kan. Ikutlah atas ni. Ikan bilis, tergoreng. Memang laris lah. Setiap kali kami jual, kami akan untung RM200 dengan 3 paket tu. 3 paket tepung tu. Jadi program ini masih diteruskan lah Puan di sekolah Puan? Dia setiap kali ada event, kami memang akan buka booth untuk jual sambal ni cucu mulberry lah. Baru-baru ni kita ada karnival sukan tingkatan 6. Jadi saya minta koperasi buka booth jual mulberry lah. Rasanya tak sampai pagi, tak sampai petang. Satu paket tu 5 biji RM2 sold out. Padahal kami letak daun mulberry je. Ikan bilis pun sikit je, tak banyak sangat kan. Jadi habislah dengan sedikit bawang kan, campur tu. Dia something new lah.
Baiklah. Okey, ada soalan ke? Ada soalan lagi? Kita masih masih ada masa sebelum kita ambil gambar bersama-sama. Ya. Okey, ada satu soalan dari Tawau. Ya, silakan Ya, Tuan. silakan. Silakan. Syarifuddin dari Tawau. Masa cuti nanti kan agak-agaknya buka tak apa nama misalnya katalah kalau ada nak datang melawat masa tu masa cuti sekolah sajalah mungkin datang bercuti kan tiba-tiba Ya. Biasalah Tuan, saya kan sekolah tu cuti sekolah, cikgu cuti. Saya mana itulah dia. cuti. Ada datang saya sambut je. Dan hari tu pun yang daripada pensyarah daripada UPM pun datang cuti. Saya masak sendiri buat cucu bilu tu. Rangup-rangup lagi bagi panas-panas kat mereka. Mereka sukalah. InsyaAllah kalau ada kesempatan saya balik cuti nanti di BBR Bandar Bukit Raja nanti insyaAllah saya mungkin ada Boleh, peluang. sila-sila. Tak ada masalah. Boleh ajak sama-sama perkongsian ni. Terima Nanti kasih. di sekolah. Boleh. Tak ada masalah. Terus dapat peminat sudah, Puan. Ya, pokok ni memang Untuk- nice. Dan semua Hmm. orang bila datang memang akan orang beli pokok-pokok tu. Mereka memang suka. Kalau datang mesti seorang tu akan beli 3 pokok. Sebab pokok tu senang bela. Kita tanam. Senang dia bela, ya Senang betul. bela. Tanam, sebab tu kita amalkan 3T. Tanam tinggal tuai. Seingat saya daripada 2020 sampai 2022, 2023, baru sekali saya baja. Tu pun saya minta Cikgu Tingkatan Tanam Malaysia Saravanan tu dah dapatkan permohonan daripada MPS, mohon baja. Sekali itulah. Sebelum ni tak pernah baja walaupun dalam pasu. Tapi tetap setia menghasilkan buah untuk kami. Jadi dia modal tak banyak tapi untung besar. Untung besar. Ya. Kasih, baik. Mungkin kita ambil gambar dulu. Kalau sempat kita bergambar ramai-ramai. Ada soalan lagi kah? Tuan-tuan dan puan-puan. Baiklah. Kita mohon bergambar bersama-sama ya dari admin. Admin yang ambil gambar kan? Selalunya. Ini daripada ni Vanessa Smith. Hmm. Dia bagi satu idea baru. 7up, Iya. tambah garam sikit, perah 5 kasturi, tambah crush mulberry. Sebenarnya mulberry yang kami ada ni pernah dibuat croffle. Cikgu tingkatan 6 lah ya, tim tapak sebelah tak silap saya, dia ambil pastry, dia buat waffle, dia letakkan jam mulberry jadi croffle dengan ice blended mulberry. Dia jual dengan harga RM13, RM14, sold out. Tahun hari tu mereka dapat RM900 jualan. Dibeli oleh cikgu dan juga tetamu lah. Croffle tu produk. Jadi maksudnya tapak-tapak yang ada tapak 1 hingga tapak 12 tu, setiap tapak tu dia kena ada nervasi dia tersendiri. Jadi, tapak ni buat sambal belacan, tapak ni buat croffle, tapak ni buat apa? Buat kek bilu, tapak ni macam-macam lah kan. Jadi mereka menggunakan pokok mereka tu untuk buat. Jadi kalau turn tapak ni petik cucu mulberry sebab ada tetamu. So dia ambil, dia buat. Itulah. Nice, good idea. Nak try lah. Saya nak tambah garam sikit, perah halal 5 kasturi, tambah crush mulberry. Alright. Terima kasih Puan Vanessa. Okay, rasanya itu saja kot. Any question? Rasanya tak ada, sebab saya memang all angle lah saya share. Memang saya tak sembunyi apa-apa. Sebab saya rasa boleh digunakan untuk penanaman pokok yang lain. Guna konsep yang sama. Mungkin sekolah tak nak tanam mulberry kan. Tapi kalau tanya saya, mulberry ni easy to grow. Dan saya suka tengok budak-budak petik makan. Kadang-kadang tak tunggu hitam pun. Merah-merah merun tu dah petik. Kenapa saya suka makan cikgu? Very good. Ambil lah kata. Pokok korang dah semua tu. Cuma sekarang ni kami nak tambah lagi penanaman sebab nak kasih satu murid satu pokok kan. Jadi nak kena tambah lagi lah. Kalau satu murid satu pokok itu pun satu program yang berterusan kan untuk Puan? Ya, berterusan. Kita letak nama dekat pokok sebab tu. Di sana boleh bentuk murid punya tanggungjawab kan? Dia akan menjaga pokok itu dari kecil hingga dia besar. Betul lah. Sebelum dia jaga anak orang, sebelum dia ada anak, kita bagi dia anak pokok dulu. Kalau pokok tu tak tumbuh, maksudnya dia kena petik cantas lagi, tanam baru. Kalau dia dah punah, dia jaga sampai grow, sampai berbuah. Kalau mungkin dia dah habis sekolah, kenang-kenangan ada situ. Dia pernah berjasa kepada pokok, berjasa pada tanah,
menanam pokok, dan yang best sekali hasil tanaman dia itu telah diberi manfaat pada orang lain untuk makan pokok buah tu. Pahala tu. Memanfaatkan penanaman tu untuk diberikan kepada orang lain. Good thing sebenarnya, good deeds kan. Dia akan rasa seronok sebab di sekolah tu ada pokok dia nak ada tu. Adakah sentiasa Puan yang pokok ini sebab dia akan besar, dia akan jadi Ya, kalau lebat. tak silap saya pokok ni Dia boleh kena cantas sebesar lah. boleh sebesar pokok rambutan pun pokok ni. Ya, betul. Jadi sentiasa Jadi kena cantas kita lah kena sentiasa untuk mencatat kawal. supaya dia sentiasa di bawah pada ketinggian. Ya. Lagi kita cantas, lagi galak dia berbuah. Lagi kita cantas, lagi dia galak bertunas dan berbuah. Itu kelebihan dia. Jadi jangan takut untuk cantas. Dia mesti kena meranting daripada bawah. Jangan dia straight, batang straight tak. Dia mesti kena meranting daripada bawah. Kita cantas daun, ada tunas, dia akan berbuah. Sampai sebanyak-banyak buah. Itu kelebihannya. Bukannya Dan kita nak batang-batang yang cambah ke, dicantas tu, nak buat pendebungaan, tak perlu. Dia cantas. Ya, ranting tu ada orang minta, ada orang beli, ada orang dah payung kita akan balik guna lah. ranting tu untuk tanam ke tempat yang lain. Tanam Ya. balik. So memang mudah. Terima kasih. Memang banyak ilmu yang dapat dikongsi. Terima kasih Puan. Puan Ci, nanti tanam kat sekolah lah. Budak-budak Ada, di pasti sekolah saya sukanya. ada tanam. Tapi tak banyak Dia lah. kan, dia macam ni tau. Saya punya pemahaman lah. Saya bayangkan diri saya kalau saya budak sekolah kan. Kalau saya ada pokok kat sekolah, saya mesti nak datang sekolah hari-hari. Dia secara tak langsung menggalakkan kehadiran murid. Kan kita ada isu kehadiran murid sekolah agak tak sampai KPI, Ya, betul. biasalah kan. Paling bila ada mission, dia kena jaga. Rasa tanggungjawab tu kan. Jadi insyaAllah lah dia akan datang ke sekolah nak tengok pokok dia. Dan dia akan rasa down bila pokok dia tak tumbuh. Jadi kita akan bagi pokok baru, dijaga kan. Itu salah satu orang kata pendidikan lah, menanam rasa tanggungjawab, amanah tu. Dan seronok. Terapi pokok kan. Dia akan appreciate nature. Ya, memang betul Puan. Sebab dia bukan sahaja tanpa ilmu, tapi terapi kita minda di terapi di depan mata dan keseluruhan. Yes. Maka budak murid kita ini rasa tenang. Apabila tenang, suasana kerja dan atmosfer tu akan secara akan tambah mesra. Jadi guru-guru yang masuk Betul. mereka tenang, maka faham-fahamlah zaman sekarang kita banyak cabaran hidup kita nih. Betul. Tapi apabila guru sudah masuk ke sekolah, dia rasa tenang, maka apabila dia lakukan tanggung jawab, mereka akan lebih berkomitmen lah dan lebih Dia kata back to lebih nature. tenang lah. Ya, Ya, betul. back to nature. Kita sudah sampai penghujung lah. Ya. So ini kita perlu daripada ambil Puan gambar kan? Sarina Arif. Ya. Daripada AB, Puan, tahniah, salah satu cara untuk tingkatkan kehadiran murid. Ya, kita kena betul-betul berikan informasi yang jelas pada murid. Kamu jaga pokok ni, kamu kena tengok cuti sekolah pun kamu kena datang. Sebab kalau cuti sekolah memang haram nak datang sekolah kan. Jadi bila cuti sekolah pun dia akan menjengah pokok dia. Sebab ada nama. Dan dia akan rasa down bila pokok dia tak tumbuh. Jadi kita bagi pokok yang baru. Cantik, jaga lagi kan. Itu salah satu mission lah kita untuk tingkatkan kehadiran. Jadi tahun 2022 ni barulah betul-betul kita nak kontrol kehadiran, dengan 2023 baru nak start kan, sebab PKP 3 tahun kan. Jadi tak dapat nak dibuktikan. Tapi Alhamdulillah kami mencapai KPI yang PPD punya. KPI GPN kami tak capai lagi lah. It's a start lah. Ni Cik V, Puan Cik V ya Puan, Crawford dan Ice Cream Blended tapak 11. Kami sold out. Yes, inilah tapak mereka lah, tapak 11. Satu inovasi yang baik. Tanah yang sesuai untuk mulberry ni apa ya? Every tanah janji cukup air. Tanah yang biasa, dia sekarang dia untuk mula-mula bertunas tu, dia perlukan cukup air. Jadi kalau musim hujan ni just nice. Nanti bila dia dah grow, musim panas pun dia tetap akan grow. Mula-mula je tu. Jangan banyak air sangat, jangan kurang banyak. Tapi kena cukup air, itu je. Terus saya kata, saya pun tak membaja, baru satu kali je dalam tempoh 3 tahun ni. Baik. Biasalah, dia tanah memang perlukan baja kan, normal lah kan. Tapi jangan terlampau banyak baja. Sebab ada cikgu saya tu, Cikgu Fahimi tak silap saya, dia cambah 100 lebih pokok lah.
Mula-mula dia kata banyak-banyak baja dia mati. Dia bukannya pokok yang perlu sangat delicate Ini sangat. tak perlu banyak baja nih. Ya, Tidak perlu. saya celup dengan cecair pengakaran tu sikit je. Bubuh dekat tanah yang ada tanah tu. Kadang-kadang kalau tak ada kokopit pun tak apa. Bubuh tanah. Tapi bila dia cukup air, dia kena hujan, dia bertunas. Hmm. Kadang-kadang kecil pokok dia halus je. Tetap berbuah juga. Tu yang orang seronok tengok tu. Okey. Okey, terima kasih Puan Adha. Kita Ya. teruskan sesi bergambar ya. Okey, Gambar ya, ya. tuan-tuan dan puan-puan Kita boleh boleh. buka kamera. Hmm. Okey, boleh teruskan senyum. Okey, saya ambil gambar dulu muka surat pertama. Okey, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Freestyle, 1, 2, 3. Okey, batch kedua, batch ketiga dan batch keempat. Okey, semua sudah. Kasih. Terima kasih admin. Sama-sama Puan Ci. Rasanya kita sudah sampai penghujung. Tapi nampaknya cerita tuh masih boleh lagi bercerita kan, Puan? Sebab kalau pasal tanam menanam nih sangat seronok dan berkaitan dengan alam sekitar. Ya, baiklah. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada admin, kepada uh, sidang tuan-puan yang hadir dalam talian untuk sesi CDL pada kali ini. Uh, Atas kehadiran semua dan komitmen semua sama-sama dengar perkongsian yang manfaat yang dikongsikan dari Puan Pengetua, Puan Nur Aida. Semoga kita ada peluang jumpa lagi pada masa depan dan semoga peluang melawat ke sekolah Puan nanti. Hmm. Terima kasih semua. Terima Dan kita kasih. jumpa lagi sesi yang akan datang nanti.